Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, baru-baru ini kemarin Muhyiddin Yassin menyatakan bahwa beliau tidak mahu ataupun Perikatan Nasional tidak mahu mendedahkan atau tidak mahu menamakan Menteri Besar Selangor kalau PN menang kerana menurut Muhyiddin, beliau kata nanti Sultan yang akan melantiknya. Walau macam manapun mereka menamakan, Sultan juga yang akan jadi penentu, kata Muhyiddin Yassin. Ini seakan-akan satu sindiran yang tidak ketara, tetapi itu adalah mungkin pendapat daripada Perikatan Nasional juga Muhyiddin Yassin. Namun demikian, satu pendedahan daripada Sabudin.com menulis punca sebenar Perikatan Nasional tidak menamakan Menteri Besar daripada Perikatan Nasional kalau benar-benar Perikatan Nasional mampu menawan Selangor. Rupa-rupanya ada laporan dalam Sabudin.com menulis Azmin calon Menteri Besar Selangor. Tapi video Haziq penghalang dia dinamakan poster boy. Yang menghairankan saya ialah sudah berapa kali Azmin Ali mengatakan bahawa beliau mahu undur diri berehat daripada politik. Beliau mengatakan bahawa beliau mahu memberikan peluang kepada orang lain untuk menjadi ahli politik. Tapi sejak belakangan ini pula tiba-tiba Azmin Ali seakan-akan akan aktif dan dicalonkan semula dalam PRN. Menjadi persoalan kita ialah apakah jenis strategi ini? Apa tujuan mereka atau Azmin Ali tarik tali, kejap on, sekejap off? Ada pendapat anda? Kalau ada pendapat anda, mungkin anda mempunyai maklumat. Tolong tinggalkan dalam ruangan komen di konten ini supaya kita dapat berkongsi apa sebab atau apakah jenis strategi yang coba diamalkan oleh Azmin Ali yang on off, tarik tali ini. Saudara-saudara sekalian, semalam Perikatan Nasional memaklumkan walaupun mereka sudah mempunyai calon menteri besar, jika gabungan itu berjaya merampas Selangor daripada dalam PRN akan datang, tetapi tiada poster boy akan dinamakan. Alasan gabungan itu tidak menamakan poster boy untuk PRN berkenan kerana berpendapat siapa yang dilantik sebagai menteri besar pada akhirnya akan diputuskan oleh Sultan Selangor. Dengan alasan demikian, maka disebut tiadalah sesiapa dinamakan sebagai poster boy bagi negeri Selangor. Soalnya, apakah hanya Selangor saja tiada poster boy yang dinamakan? Bagaimana dengan Kelantan, Terengganu dan Kedah? Ada poster boy atau tidak? Sepatutnya jika PN meletakkan alasan calon menteri besar adalah hak dan budi bicara pihak istana, negeri masing-masing membuat penentuan. Maka semua negeri juga tidak perlu ada poster boy. Sementara menteri besar sedia ada difahamkan akan diletakkan sebagai poster boy bagi Kelantan, Terengganu dan Kedah, PN sebaliknya tidak berbuat demikian di Selangor adalah disebabkan hal-hal yang merungsingkan gabungan itu sendiri. Melalui beberapa maklumat yang diterima adalah tidak disangsikan lagi bahawa Azmin Ali, adun Bukit Antarabangsa sekarang adalah calon menteri besar jika gabungan itu berjaya mengalahkan PH di Selangor. Perkara itu diperkuatkan lagi dengan kenyataan pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin baru-baru ini yang mahu dan meletakkan keyakinan kepada Azmin untuk menghadiahkan Selangor kepada gabungan itu. Begitupun Azmin dikatakan tidak akan bertanding lagi di Bukit Antarabangsa. Sebaliknya akan berpindah ke Dun Hulu Kelang, satu kawasan dalam Parlimen Gombak. Dalam PRU 15 lepas, meskipun Azmin tewas kepada Amiruddin Sari di Gombak, tetapi beliau menang di semua peti undi dalam Dun Hulu Kelang. Hakikat itulah yang memberi keyakinan kepadanya untuk berpindah ke Hulu Kelang, kawasan yang kini diwakili Saari Sugib daripada Amanah PH. Meskipun dinamakan secara diam-diam sebagai calon menteri besar, Azmin tidak dinamakan sebagai poster boy adalah kerana
PN dikatakan bimbang isu video Haziq dan akan dimainkan semula sebagai bahan utama ketika kempen diadakan nanti. PN dipercayai amat bimbang jika isu berkenan dimainkan semula, malah disebarkan dengan meluas, ditambah jika disertai dengan pelbagai pihak pula tampil membuat laporan polis bagi menuntut sesuatu tindakan diambil oleh pihak berkuasa. Ia akhirnya akan menjejaskan peluang gabungan itu untuk menang PRN nanti. Sebab itu difahamkan, langkah paling selamat ialah tidak menamakan sesiapapun sebagai poster boy bagi negeri Selangor. Yang nyata, Azmin adalah satu-satunya calon pilihan untuk jawatan Menteri Besar Selangor yang ada dalam hati Muhyiddin, dan perkara berkenaan memang dalam pengetahuan kebanyakan pemimpin utama Bersatu serta Perikatan Nasional. Selain Noh Omar telah mengumumkan tidak bertanding, sebaliknya akan menjelajah ke seluruh Selangor bagi memastikan kemenangan Perikatan Nasional merampas negeri berkenan. Beberapa bekas menteri seperti Muhammad Zin Mohamed, Sahidan Kasin, dan lain-lain lagi dipercayai akan turut membantu dengan aktif sepanjang kempen diadakan. Yang nyata, dalam 6 negeri yang bakal berlangsung PRN nanti, Selangor akan menyaksikan pertandingan paling sengit sekali. Selangor menjadi matlamat utama bagi Perikatan Nasional untuk melonjakkan harapan mereka memenangi PRU akan datang, dan negeri itu juga menjadi benteng utama kepada PH, sama ada mampu kekal bertahan lagi atau bakal terkulai dalam pelukan kuasa yang dengan kekalahan di Selangor nanti. Semua cengkaman kekuasaan bakal melonggar dengan sendirinya. Itu sebab ada penganalisis politik dan juga pemerhati politik menyatakan bahawa bapa kepada semua kerusi yang ada di Malaysia ini ialah Selangor. Kerana Selangor adalah puncak kekayaan yang paling menguntungkan sekiranya mana-mana parti dapat menguasai kerajaan itu. Ditambah pula, itu satu-satunya kerajaan Pakatan Harapan yang paling besar sekali yang dipegang oleh Pakatan Harapan. Itu sebabnya pelbagai strategi cuba diambil oleh Perikatan Nasional untuk cuba mengalahkan Pakatan Harapan di sana. Salah satunya ialah cuba menyembunyikan calon menteri besar mereka. Ini juga saya anggap sebagai satu strategi untuk mengelurkan pihak lawan. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi, bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi kejutan besar yang berlaku di Kedah yang pastinya akan menyentap dan membuatkan Sanusi khususnya terkejut dan mungkin akan berfikir, mampukah beliau menang di Kedah untuk PRN ini? Sebelum kita teruskan, sila tinggalkan komen anda. Adakah Sanusi patut berhati-hati di Kedah? Dan adakah mungkin Kedah akan tumbang dirampas oleh kerajaan perpaduan? Tepuk dada, tanya selera. Okey, baik. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan daripada pemimpin UMNO iaitu Mazir Khalid. Beliau mengatakan bahawa tiada Panglima UMNO Kedah sertai PN. Oh, ini satu berita yang pastinya mengejutkan Sanusi, PAS dan Perikatan Nasional. Ketua UMNO Kedah, Mazir Khalid berkata, dakwaan akan ada walod sertai PN hanya permainan persepsi oleh seteru menjerang PRN. Jadi adakah pendedahan kononnya ada warlord daripada UMNO menyertai kerajaan, menyertai Perikatan Nasional adalah satu pembohongan? Adakah itu ialah pembohongan semata-mata, hanya satu persepsi semata-mata untuk menimbulkan keraguan dan menimbulkan naratif baru dalam pilihan raya? UMNO menepis dakwaan Panglima atau walod parti itu di Kedah akan menyertai Perikatan Nasional sebelum PRN seperti didakwa oleh Hamzah Zainuddin. Jadi, persoalan kita ialah, adakah Hamzah Zainuddin sebenarnya berbohong tentang kononnya ada warlord daripada UMNO yang akan menyertai Perikatan Nasional?
Kerana yang telah menafikan ini adalah Ketua UMNO Kedah, bukan orang biasa-biasa, orang yang mengetuai UMNO Kedah. Jadi, sejauh mana pendedahan, sejauh mana dakwaan Hamzah Zainuddin kononnya ada walud daripada UMNO yang akan menyertai Perikatan Nasional. Ketua UMNO Kedah Mazir Khalid berkata dakwaan itu hanya permainan persepsi oleh seteru menjelang pilihan raya negeri. Setakat ini tidak nampak pemimpin UMNO negeri akan sertai Perikatan Nasional, kata beliau. Tidak ada di Kedah, katanya, namun menambah pemergian bekas ahli atau ahli yang dihukum membawa diri ke parti lain perkara biasa dalam dunia politik, kata beliau. Bukan sahaja UMNO pergi ke parti lain, tapi dari parti lain ke UMNO pun ada terjadi. Katanya dalam kenyataan, mengambil contoh bekas setiausaha Majlis Syura Ulama PAS, Khairuddin Aman Razali yang menyertai Majlis Ulama UMNO. Mazir berkata, permainan persepsi oleh PN itu usaha untuk meraih sokongan daripada pengundi muda yang akan mengundi pada PRN akan datang. Beliau berkata permainan persepsi tidak perlu kerana pengundi akan memilih berdasarkan keutamaan masing-masing. Mengambil contoh penyokong Barisan Nasional yang mengutamakan kemajuan Kedah. Justru bagi merealisasikan keutamaan itu, Mazir berkata perlu kerajaan yang sama seperti persekutuan. Sebab itu kita mahu kalahkan atau kalih negeri ini, katanya. Hamzah yang juga Setiausaha Agung PN pada 12 Jun lalu mendakwa gabungan tersebut dalam masa terdekat akan menamakan 10 panglima UMNO yang akan bersama Perikatan Nasional. Wow, 10 panglima UMNO akan menyertai Perikatan Nasional. Siapa 10 ini? Adakah ianya adalah benar-benar warlord UMNO atau sekadar bilis-bilis kecil dalam UMNO? Beliau berkata kepimpinan PN sedang memuktamadkan perkara itu sebelum diumumkan dalam program bersesuaian. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe. Adakah anda yakin bahawa kenyataan tiada Panglima UMNO Kedah sertai PN oleh Mazir Khalid ini benar? Ataupun yang benar adalah Hamzah Zainuddin yang mengatakan ada 10 orang warlord daripada UMNO yang akan pindah mengikuti Perikatan Nasional. Betulkah dakwaan itu? Kalau betul, contoh bagi anda tolong bantu saya. Tinggalkan dalam ruangan komen. Pada pendapat anda, bolehkah anda teka siapa 10 warlord UMNO, Panglima UMNO yang kononnya akan menyertai Perikatan Nasional ini? Dan adakah dengan penyertaan warlord UMNO ini, Panglima UMNO ini, boleh membawa kemenangan besar kepada Kedah? Sekian dulu Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysia, kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Puan Zarkasi, pemimpin UMNO, kali ini memberikan satu tamparan hebat kepada Tun Mahathir dengan mendedahkan bahawa SPRM perlu segera buka fail lama Tun Mahathir. Seperti yang pernah saya katakan sebelum ini, yang menjadi persoalan kita ialah apa sebenarnya fail yang dimaksudkan oleh Puan Zarkasi ini. Adakah beliau pernah melihat fail lama itu? Ataupun ia hanya simbolik kepada fail ataupun kes-kes lama ataupun perbuatan-perbuatan lama Tun Mahathir sepanjang beliau menjadi Perdana Menteri dan berkuasa. Adakah itu yang dimaksudkan oleh Puan Zarkasi? Atau apa pendapat anda? Adakah anda juga ternanti-nanti seperti kami semua? Apa fail lama yang bakal dibuka oleh SPRM yang akan memberi kejutan besar kepada Mahathir Mohamad? Adakah fail-fail itu ataupun kes-kes itu ataupun tindakan-tindakan itu ataupun perbuatan-perbuatan itu akan membuatkan mata kita terbeliak, hati kita pecah kerana kita ketahui akhirnya ada perkara yang tak pernah kita tahu yang mungkin telah dilakukan oleh Tun Mahathir Mohamad. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Dr. Muhammad Puan Zarkasi menggesa
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM membuka semula fail lama milik Dr. Mahathir Mohamad, bekas Perdana Menteri Malaysia serta anak-anaknya. Yang menariknya dalam gesaan Puan Zarkasi ini ialah melibatkan kronisme, feminisme ataupun kekeluargaan. Bukan sahaja fail kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad yang perlu dibuka menurut Dr. Muhammad Puan Zarkasi, Puan juga mahu supaya fail-fail lama berkait dengan anak-anak Mahathir turut dibongkar dan dibuka. Kenapa Puan beria-ia sangat untuk menggalakkan SPRM, untuk mengarahkan SPRM membuka fail lama ini? Adakah memang dalam pengetahuan Puan ada sesuatu yang beliau sendiri ketahui pernah lama namun mempunyai bukti yang lebih kukuh? Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Johori itu berkata, Dr. Mahathir sering mendakwa dirinya bersih, sedangkan amalan kronisme dan nepotisme berlaku sewaktu beliau bergelar Perdana Menteri. Contohnya, kata Puan Zarkasi, Petronas melalui MISC bailout konsortium perkapalan milik Mirzan. Mahathir adalah Perdana Menteri pada masa itu. Bukankah itu kronisme? Mirzan merupakan anak kepada Mahathir dan telah pun bailout konsortium. Contohnya Petronas melalui MISC bailout konsortium perkapalan milik Mirzan, kata Puan Zarkasi. Pada tahun 1997, Mohzani Mahathir adalah pemilik saham terbesar kumpulan hospital pantai. Sekaligus Tun Mahathir dan adalah Perdana Menteri pada ketika itu. Grup ini menguasai kontrak perbekalan peralatan semua hospital kerajaan termasuk konsesi Fomema. Mohzani yang juga pemilik Kencana Group yang mendapat kontrak berbilion ringgit dari Petronas. Dakwanya dalam kenyataan yang dimuat naik di Facebook pada Sabtu. Menjadi persoalan kita ialah, adakah Mahathir akan menyaman pula Puan Zarkasi dengan tulisan pendedahan ini di Facebook? Adakah kalau Mahathir tidak menyaman atau ambil tindakan terhadap tulisan Facebook Puan ini, adakah apa yang Puan cakap ini adalah benar? Ataupun Mahathir akan mempertahankan diri menyaman Puan Zarkasi seperti mana dia lakukan terhadap Anwar Ibrahim. Muhammad Puan yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Rengit berkata, Dr. Mahathir masih seorang Perdana Menteri pada 2002 dan beliau juga pada masa sama memainkan peranan sebagai penasihat Petronas pada ketika itu. SPRM kena siasat apakah wujud kronisme hingga Kencana Petroleum dapat layanan anak emas, kata beliau lagi. Tun Mahathir pada tahun 2003, dia jadi penasihat Petronas 12 tahun. Apakah Petronas bebas kronisme? 22 tahun dan 22 bulan dilindungi oleh jawatan Perdana Menteri. Sampai masanya SPRM buka fail lama, kata beliau lagi. Wah, ini memang menarik sekali. Ikuti terus ulasan selepas ini. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku.